Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak sampaikan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Kisah yang akan saya ceritakan ni dialami dan diceritakan oleh seorang ayah. Saya akan gunakan nama samaran Kadir untuk memudahkan cerita. Kadir ada seorang anak lelaki. Masa perkara ni berlaku, anak dia tu kecil lagi, umur sekitar 5 ke 6 tahun. Kadir sekeluarga tinggal di sebuah rumah di Shah Alam, Selangor. Dia rumah 2 tingkat. Lepas tu tempat parking kereta tu betul-betul depan pintu. Dekat situlah Kadir parking kereta dia setiap hari. Pintu rumah Kadir pula adalah pintu jenis sliding door. Jenis kalau tak tutup langsir tu memang boleh nampak apa yang ada dekat luar. Semuanya bermula apabila isteri Kadir banyak kali bagi tahu Kadir yang anak lelaki dia ni selalu ternampak ada kelibat seorang perempuan duduk dalam kereta Kadir. Biasanya perkara ni berlaku bermula waktu maghrib lah sampailah waktu malam. Kadang-kadang tu sedang lepak tengok TV dekat ruang tamu, adalah anak Kadir ni pergi dekat mak dia, bagi tahu mak dia nampak ada perempuan duduk dalam kereta. Kereta yang Kadir parking depan pintu rumah. Isteri Kadir pun bagi tahulah dekat Kadir. Kadir cuma bagi tahu dekat isteri dia. Kadir cakap, jangan ikutkan sangat budak tu. Biasalah budak dia kadang-kadang tu imajinasi dia tengok cerita hantu ke apa kan. Jadi ternampak-nampak. Kadir macam tak layan. Sedangkan dah banyak kali isteri dia bagi tahu macam tu. Bagi tahu yang anak dia ni, anak lelaki dia ni ternampak ada kelibat perempuan dalam kereta. Tapi Kadir tak pernah endahkan. Dia anggap benda tu cuma hayalan anak dia saja. Bukannya apa, bila Kadir pergi tengok memang tak ada apa-apa pun dalam kereta. Sampailah satu malam. Pada satu malam ni, anak Kadir yang lelaki ni dia menangis dalam bilik. Menangis kuat sampai boleh dengar dekat luar. Jadi Kadir dan juga isteri dia pergilah ke bilik anak lelaki dia ni. Kadir tanyalah, kenapa ni? Nama anak dia Akil. Kenapa Akil menangis? Akil masa tu dia tak boleh nak bercakap. Dia menangis saja atas katil dia, duduk atas katil. Kadir pun pergilah dekat anak dia, duduk dekat katil. Dia peluk anak dia, dia tanya, Akil, kenapa ni? Bagi tahu dekat ayah. Kenapa Akil menangis? Akil pun mula bercakap. Perempuan yang dalam kereta tu sekarang ni dah masuk dalam bilik Akil, dia kacau Akil. Macam tu lah Akil cakap. Bila Kadir dengar Akil cakap macam tu, Kadir pun tanyalah, dekat mana perempuan tu sekarang? Lepas tu Akil angkat tangan, ditunjuk ke arah almari dia, almari kayu dia. Bila Kadir tengok Akil tunjuk ke arah almari kayu tu, Kadir terus bangun. Bangun pergi dekat almari kayu, dia ketuk pintu almari kayu tu. Dia ketuk kuat-kuat. Isteri Kadir dan juga Akil hanya melihat saja masa tu. Masa tu Kadir ni dia nak ajarlah anak dia. Dia nak buktikan yang tak ada apa-apa pun dekat almari tu. Dia bercakaplah dengan Akil. Akil, tengok ni, ayah buka pintu almari ni. Dia buka sebelah. Pintu almari tu jenis yang pintu daun terbuka macam tu kan. Dia buka sebelah, dia buka sebelah lagi. Dia terus bercakap dengan Akil. Ni, Akil tengok dekat dalam almari ni. Tak ada apa-apa pun dalam almari ni. Akil nak takut apa? Tiba-tiba isteri Kadir pun menyampuk. Abang, janganlah macam tu. Budak-budak ni, mata dia bukan macam mata kita. Dia boleh nampak benda yang kita tak nampak. Kadir pun marah isteri dia. Awak diam. Ini anak lelaki kita. Saya tak nak anak lelaki kita membesar jadi penakut. Saya nak ajar dia. Saya nak buktikan tak ada apa-apa dalam almari ni. Lepas tu Kadir pun pergi balik dekat anak dia, dekat Akil. Dia duduk, dia bercakap dengan Akil. Akil, kita ni manusia. Kita jangan takut dekat benda-benda macam ni. Sejurus selepas Kadir cakap macam tu, tiba-tiba pintu almari yang Kadir buka tadi, pintu daun tu terbuka macam tu, tiba-tiba terhempas. Kedua-dua pintu tu tertutup dengan sangat kuat. Tertutup macam tu. Seolah-olah ada sesuatu yang dah hempas pintu tu. Terkejut semua orang masa tu. Kadir terkejut, isteri dia Akil makin kuat menangis masa tu. Kadir terus peluk Akil.
Dia pujuk Akil supaya berhenti menangis. Lepas tu isteri Kadir pun bercakap, "Itulah abang, saya dah cakap banyak kali anak kita nampak sesuatu dalam kereta. Tapi abang tak percaya. Sekarang ni benda ni dah masuk dalam rumah, dah kacau anak kita." Masa tu Kadir masih lagi ada atas katil, sedang peluk Akil. Masa itulah Kadir terasa tangan dia yang sedang peluk Akil ni seolah-olah disentuh oleh seseorang. Kadir tersentak masa tu. Kadir terus bangun, dia pimpin Akil berjalan keluar daripada bilik tu. Dah keluar daripada bilik Akil ni, dia tutup pintu. Betul-betul selepas Kadir tutup pintu tu, Kadir, isteri dia dan juga Akil dapat dengar bunyi cakaran yang sangat kuat daripada sebelah pintu, sebelah dalam bilik Akil tu. Ada sesuatu yang sedang cakar pintu bilik Akil masa tu daripada dalam. Masa tu barulah Kadir percaya cakap Akil dan cakap isteri dia. Memang betul ada benda yang dah mengganggu dia orang sekeluarga, dan benda tu berasal daripada dalam kereta dia sendiri. Tak tahulah benda apa. Selepas kejadian tu, Kadir banyak kali tanya anak dia, ada tak nampak apa-apa dalam kereta? Dan kadang-kadang memang anak dia akan cakap, perempuan tu masih lagi ada dalam kereta. Bermula daripada situlah, Kadir ni dia ada habit baru, ada tabiat baru. Bermula waktu maghrib, dia akan pergi pasang lampu dalam kereta dia. Kan dalam kereta dekat belah atas tu, dekat bumbung tu ada lampu kan. Dia buka lampu tu bermula daripada waktu maghrib sampailah esok pagi. Dia biarkan menyala. Sampai 4-5 hari dia buat macam tu. Dia tanya Akil, dia tanya anak dia, ada nampak tak lagi perempuan tu sekarang ni? Mula waktu maghrib sampai waktu malam dia akan tanya. Akil cakap memang dah tak nampak. Tapi walaupun Akil cakap macam tu, Kadir dia tak berhenti. Dia terus pasang lampu dalam kereta pada waktu malam. Tapi bila Kadir fikir balik, dia risau kalau bateri kereta dia tu rosak. Bateri kereta dan juga lampu dalam kereta tu akan rosak bila dipasang dalam jangka masa yang lama. Jadi sekarang ni Kadir dia beli satu lampu yang menggunakan kuasa bateri. Dia letak lampu tu dalam kereta, dia biarkan menyala sampailah waktu pagi. Itulah kisah yang diceritakan oleh Kadir tentang anak lelaki dia nampak ada jelmaan seorang perempuan dalam kereta. Kisah yang akan saya ceritakan ni berlaku kepada seorang guru, guru tadika. Saya akan gunakan nama samaran Siti untuk memudahkan cerita. Siti mengajar di sebuah tadika, bekerja sebagai seorang guru. Tadika tempat Siti mengajar ni, dia terletak berhampiran dengan satu blok kediaman. Dia macam rumah flat apartment macam tu lah. Dan blok kediaman tu memang dah tak ada penghuni. Masih ada berbaki 2-3 unit yang ada penghuni, yang lain memang dah tak ada. Tak tahulah kenapa, dah berbulan macam tu. Katanya ada pihak pemaju yang dah ambil tanah tu, nak bangunkan bangunan lain, macam tu lah lebih kurang. Jadi memang dah ramai yang pindah keluar. Mungkin dapat kediaman baru ke macam mana, tak tahulah. Tapi yang pastinya kawasan tu sekarang ni dah menjadi sunyi. Samalah dengan tadika tu. Dulu ramai yang hantar anak dekat situ, tapi sekarang ni dah kurang. Bukan tak ada langsung, tapi dah kurang. Perkara ni berlaku pada satu malam. Hari tu, hari kejadian ni berlaku, Siti terpaksa menjaga seorang pelajar dia. Pelajar, budak yang berumur 5 tahun. Budak tu budak perempuan lah. Mak ayah kepada budak perempuan ni memang dah call Siti bagi tahu awal-awal. Sekitar pukul 6 petang lebih macam tu, mak ayah budak ni call bagi tahu ada emergency, ada kecemasan yang tak dapat dielakkan. Jadi dia orang minta tolong pada Siti supaya tolong jagakan anak dia. Jadi terpaksalah Siti jaga budak perempuan ni. Sepatutnya Siti bekerja bermula 7.30 pagi sampai jam 6.30 petang. Macam itulah sepatutnya. Biasanya mak ayah kepada budak-budak yang dihantar di tadika tu akan ambil anak-anak dia orang sekitar jam 6 petang. 6 petang, 6.30 petang, dan paling lewat pun pukul 7. Macam itulah biasanya. Tapi nak buat macam mana kan? Ada kecemasan. Siti pun faham. Tak apalah, dijagalah budak ni. Bila hari dah petang, pukul 6 lebih, Siti tengok budak perempuan ni macam dah mengantuk. Jadi Siti pun bawa lah budak ni masuk ke dalam bilik. Bilik tu memang tempat untuk budak-budak tidur lah. Ada toto, ada bantal. Dia tidurkan budak tu dekat situ. Dia tepuk-tepuk sampailah budak tu tidur. Bila budak perempuan tu dah tidur, Siti pun pergi semula dekat ruang, macam ruang tamu lah. Dia buat kerja dekat situ. Pada masa tu Siti dia tandakan kertas. Dia bagi markah lah.
kertas-kertas aktiviti yang dia buat bersama dengan budak-budak ni pada waktu siang tadi. Sedang Siti buat kerja tu, tiba-tiba Siti terdengar ada bunyi seperti benda jatuh dekat pantry, dekat dapur. Jadi Siti pun bangun. Siti risau kalau bunyi tu membuatkan budak perempuan tadi terbangun. Siti jenguk dulu dekat bilik budak tu. Tengok-tengok budak tu masih lagi tidur. Lepas tu barulah Siti pergi dekat pantry, pergi dekat dapur. Bila Siti pergi dekat dapur, Siti tengok ada banyak mangkuk-mangkuk plastik yang berterabur di atas lantai. Jadi masa tu Siti tak ada fikir benda lain lah. Siti fikir mungkin ada tikus. Tikus yang besar berlari dekat bahagian atas tempat mangkuk tu disusun. Mungkin tikus tu dah langgar susunan mangkuk ni, sebab itulah mangkuk ni jatuh atas lantai. Jadi Siti pun kutip mangkuk tu, dia letak disusun semula dekat atas. Bila dah selesai kemas semua mangkuk tu, Siti pun nak keluar daripada dapur tu. Masa itulah Siti terasa seperti ada satu angin melintas dekat tepi dia menuju ke arah dalam bilik budak tadi tidur. Serta merta bulu roma Siti jadi meremang. Siti dah mula rasa seram sejuk masa tu. Siti jenguk sekali lagi budak perempuan yang tidur dalam bilik tu. Bila Siti tengok budak tu masih lagi tidur, tak apalah, Siti pun sambung kerja dia semula. Lebih kurang 5-6 minit lepas tu, Siti terdengar suara budak perempuan tadi, seolah-olah sedang bercakap. Jadi maknanya masa tu budak perempuan ni dah bangun lah. Siti pun bangun dan pergi dekat bilik. Siti pun jenguk ke dalam. Pintu bilik memang tak ditutup lah, dibiarkan terbuka. Siti nampak masa tu budak ni memang dah bangun. Tapi yang peliknya, sekarang ni budak tu seolah-olah sedang bercakap dengan seseorang. Siti nampak masa tu budak perempuan yang berusia 5 tahun ni sedang berdiri menghadap salah satu penjuru bilik. Bilik tu gelap. Memang lampu sengaja dipadamkan. Sebab tadi budak tu tidur. Budak ni berdiri menghadap penjuru bilik tu, kemudian ni bercakap. Seolah-olah sedang bercakap dengan seseorang. Tapi memang tak ada siapa-siapa dalam bilik tu. Masa tu cuma ada Siti dan juga budak perempuan tu je dalam tadika. Bila Siti dah nampak macam tu, Siti pun panggil lah nama budak ni. Contohlah nama dia Auni. Siti pun panggil lah, Auni. Oh Auni, mai sini kejap. Auni pun toleh pandang ke arah Siti. Dia tersenyum, kemudiannya berlari menuju ke arah Siti. Siti pun tanya Auni, Auni bercakap dengan siapa tadi? Auni pun jawab, Auni bercakap dengan kakak. Siti pun tanyalah Auni, kakak mana? Dekat mana kakak tu sekarang? Masa itulah Auni dia angkat jari, ditunjuk ke arah belakang Siti. Tu kakak ditunjuk. Dan pada masa itulah tiba-tiba muka Auni yang tadinya ceria, sekarang ni tiba-tiba nampak macam takut dan dia menangis masa tu. Menangis seolah-olah ketakutan. Siti menggelabah masa tu. Dan dia memang rasa seperti ada orang berdiri dekat belakang dia. Bulu tengkuk ni habis berdiri. Tak tahulah apa sebenarnya yang Auni nampak masa tu. Tapi daripada apa yang Siti nampak tadi, kelakuan Auni, raut wajah dia, boleh agaklah mungkin benda ni tadi masa dalam bilik dia menunjukkan diri dalam keadaan sifat yang elok. Mungkin muka dia tak buruk ke apa. Tapi bila benda ni dah berada di belakang Siti, mungkin dia menjelma dalam keadaan muka yang buruk. Sebab itulah Auni ni tiba-tiba menangis macam tu ketakutan. Siti tak berani toleh ke arah belakang masa tu. Siti jadi hilang arah. Akhirnya Siti angkat Auni, dia berlari keluar daripada tadika. Tapi bila dah sampai dekat luar tadika tu, keadaan dekat luar pun sama macam dekat dalam. Memang menakutkan keadaan dekat luar masa tu. Sebab macam yang saya bagi tahu awal tadi, kawasan tu memang ada blok perumahan yang dah kosong. Ada 1-2 biji rumah saja yang berpenghuni. Yang lainnya semuanya gelap. Masa tu dah pukul 9 lebih malam. Memang keadaan dekat luar dah gelap dan menakutkan. Akhirnya Siti pun dukung balik Auni masuk balik dalam tadika. Siti peluk Auni. Dia mulalah baca surah-surah apa yang dia tahu. Dia nak tenangkan diri dan nak tenangkan Auni. Akhirnya jam 9.30 malam sampailah mak ayah budak ni. Mak ayah budak ni minta maaf lah. Dia sangat-sangat minta maaf dan sangat-sangat berterima kasih pada Siti sebab dah tolong jaga anak dia orang. Masa tu sebenarnya Siti rasa macam nak marah juga, sebab lewat sangat mak ayah budak ni datang. Tapi mengenangkan kes kecemasan tu, tak apalah. Dia kira halal lah.
Sebab boleh jadi dia tolong kedua-dua orang tua budak ni hari ni, hari yang lain mungkin Allah akan tolong dia pula bila dia berada dalam keadaan yang susah. Mungkin akan ada orang lain yang tolong Siti di masa akan datang. Itulah kisah yang diceritakan oleh Siti, seorang guru tadika. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Samsul untuk memudahkan cerita. Samsul bekerja sebagai seorang pump attendant di sebuah stesen minyak. Stesen minyak ni terletak di Johor Bahru. Bila sebut Johor Bahru ni memang sibuk lah. Dan ada ramai juga orang-orang daripada Singapura yang datang dekat stesen minyak tu isi minyak. Perkara ni berlaku pada satu malam. Samsul bekerja shift malam. Pada malam tu adalah satu kereta besar ni, kereta jenis Toyota, kereta jenis family lah, kereta besar, datang dekat pump tempat Samsul jaga. Pemandu kereta besar tu bayar dekat Samsul. Samsul pun isilah, pump lah minyak kereta tu. Lepas tu pemandu ni dia pergi dekat kedai. Dekat stesen minyak tempat Samsul bekerja ni, dia ada kedai serba neka. Dekat situlah pemandu tu pergi. Diikuti oleh keluarga pemandu tu. Keluarlah isteri dia, anak-anak dia, ramailah yang naik kereta tu. Semuanya keluar, semuanya pergi dekat kedai tu, masuk dalam kedai. Pada masa tu Samsul terperasan, dalam kereta yang besar tu, di kerusi paling belakang ada seorang nenek sedang duduk. Samsul mula bercakap dalam hati, nenek ni tak turun ke? Pada masa tu tiba-tiba nampaklah seorang lelaki muda ni, dia keluar daripada kedai serba neka tadi tu. Dia pergi balik dekat kereta besar tu. Dia buka pintu, dia ambil lah, tak tahulah ambil barang tertinggal, beg duit ke apa tak tahulah. Dengarlah dia bercakap dengan nenek tadi ni. Nenek ada nak pesan apa-apa tak? Lepas tu dengarlah nenek ni cakap, tak nak. Nenek tak nak apa-apa. Tak apalah. Lepas tu budak lelaki ni pergi balik masuk dalam kedai serba neka tadi tu. Tinggallah nenek ni seorang-seorang. Masa itulah Samsul terperasan, nenek ni yang duduk di kerusi paling belakang ni seolah-olah bercakap dengan seseorang di kerusi belakang. Samsul rasa pelik masa tu. Nenek ni cakap dengan siapa pula? Kata Samsul dalam hati. Masa tu Samsul ni dia tak adalah pergi tengok betul-betul nenek tu. Dia cuma nampak daripada ekor mata sahaja. Nampak daripada tepi. Tapi yang membuatkan dia perasan nenek ni bercakap seorang diri, sebab nenek ni bercakap dengan kuat. Dan memang dia menoleh ke arah tepi, pandang ke arah kerusi di sebelah dia, kerusi belakang. Tiba-tiba masa tu nenek ni keluar daripada kereta, terus berjalan menuju ke arah Samsul. Makcik ni, nenek ni nampak sangat-sangat marah. Kemudian dia cakap pada Samsul, kamu jangan cakap apa-apa pada keluarga aku pasal apa yang kamu nampak tadi. Nenek tu tiba-tiba bagi amaran macam tu pada Samsul. Lepas nenek tu bagi amaran macam tu, dia pun masuk semula dalam kereta. Samsul jadi terpinga-pinga masa tu. Apa benda yang dah jadi ni? Apa hal pula nenek ni pergi warning aku macam ni? Tapi tak apalah. Samsul buat tak tahu je. Dia pump minyak tu sampai habis, dia letak balik nozzle tu pada tempat dia. Kemudian Samsul beredar daripada situ, isi minyak pada kereta lain pula. Sampai sekarang ni Samsul tak tahu apa sebenarnya yang nenek tu maksudkan. Kenapa nenek tu bagi warning macam tu pada dia. Tapi bila Samsul fikir balik, mungkin ada beberapa kemungkinan lah. Boleh jadi nenek ni memang dah nyanyuk. Jadi memang boleh jadi apa yang dicakap tu cuma benda mengarut sajalah. Dan boleh jadi nenek ni memang betul-betul bercakap dengan sesuatu di kerusi belakang tu. Dan mungkin nenek ni ingat Samsul nampak benda tu, benda yang sepatutnya orang lain tak nampak. Sebab itulah dia keluar daripada kereta, dia beri amaran pada Samsul supaya tak bagi tahu ahli keluarga dia. Itulah kisah yang diceritakan oleh Samsul, berlaku kepada dia semasa dia bertugas sebagai seorang pump attendant di sebuah stesen minyak di Johor Bahru. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.